Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun yubashshiral mu'minin. Wa salli wa sallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perdana Menteri Saudara Muhammad Mazlan dan Stephen Sim, Datuk KSP, Tan Sri Governor, pegawai TKSP dan rakan-rakan yang muliakan. Alhamdulillah. Saya mulakan tadi dengan membaca potongan ayat daripada Al-Kahfi tentang turunnya Al-Quran. Kita bersyukur sebagai hamba yang menerima Al-Quran. Kerana ini ada kaitan dengan Ramadan. Qarib kullu am wa antum bi khair. Kerana Ramadan ini selain daripada disiplin untuk mengawal diri makan minum, tetapi dia dianggap sebagai tarbiyah atau madrasah ruhiyah. Ini penting seperti yang saya sebut dalam tazkirah dengan mufti wilayah tempoh hari. Dia merupakan suatu kesempatan di mana semua tanpa kecuali seorang alim atau seorang mufti atau seorang rakyat biasa, semuanya harus kembali kepada satu sistem pendidikan, training, latihan. Itu disebut, ulama menyebut tarbiyatul ruhiyah ataupun madrasah ruhiyah, mana sekolah spiritual, pendidikan. Kerana latihan itu latihan untuk memperteguh keyakinan kita dan memperbaiki akhlak dan nilai kita. Sebab itu dikaitkan juga dengan unzila fihi al-Quran, turunnya Al-Quran, supaya bulan Ramadan ini dapat kita menelaah lebih sedikit baca Al-Quran. Jadi saya gesar ke saya saudara, termasuk saya, yang kadang-kadang kita sibuk tak tentu arah, kita ingat tak sempat, tapi kita harus cari waktu. Sebab itu saya anjurkan semua jabatan, agensi, waktu zuhur beri kesempatan 10-20 minit memanggil seorang mengupas satu dua ayat Quran, kemudian cuba memahami, menelaah dan melaksanakan, mengamalkan. Kerana itu Ramadan. Jadi bila kita sebut madrasah, maknanya akhir Ramadan kita boleh buat penilaian, kita sendiri buat penilaian. Apakah keyakinan kita bertambah baik, akhlak kita bertambah baik, akhlak dan amalan kita bertambah baik. Kerana kita dah Ramadan dah setengah orang dah 40 kali tak pernah, 40 tahun tak pernah tinggal, ada yang 30, ada yang 20. Tetapi bila ujian selepas Ramadan itu kita tengok tahap itu mungkin tidak meningkat. Kalau anak-anak kita ambil exam 2 kali, kita kalau tak lulus dengan baik kita tegur. Kalau kita dah 30 kali, 30 tahun berturut-turut, patut kita buat penilaian. Itu masing-masing membuat penilaian sendiri. Sebab itu semalam di Jabatan Perdana Menteri saya sebut tentang kalau benar kita ada penghayatan, inilah menyebutkan munculnya suatu generasi yang punya integriti, generasi yang punya komitmen, generasi yang boleh mengangkat martabat, harakat dan darajat umat, yang disebut jilun Quraniyun farid, generasi yang memahami dan menghayati Quran yang unik atau yang istimewa. Demikian pengantar tazkirah pagi. Sekarang kita beralih sedikit tentang tugas kita. Saya dalam beberapa minggu lalu mula Ramadan sehingga 2 hari lalu itu pertama ke Arab Saudi. Kunjungan alhamdulillah dari segi pelaburan dan sebagainya tambah baik. Cuma saya tidak dapat menyambung 2 hari yang menimbulkan sedikit sebanyak kritikan, kerana saya tidak dapat menerima kesaan kerajaan Arab Saudi itu menyambung 2 hari supaya dapat bertemu dengan raja. Saya mohon maaf kerana saya kata saya ada jadual yang lebih ketat di sini, termasuk lawatan rasmi ke Cambodia. Dan tapi dari segi yang lain Arab Saudi memberikan penghormatan cukup baik dengan protokol yang sangat teratur. Kamboja ni memang sebagai satu rakan ASEAN,
ada beberapa program termasuk pelaburan Malaysia ke Kemboja nampak meningkat. Dan waktu malam masa iftar itu Perdana Menteri Hun Sen menganjur majlis iftar bersama 6,000 umat Islam di Kemboja. Umat Islam di Kemboja itu hanya 10%. Jadi bila diberi penghormatan dan minta saya sampaikan ucapan kepada umat di situ sebelum kita ke masjid di Phnom Penh. Saya sebut ya bahawa langkah ini menunjukkan bahawa negara majoriti Buddhis tapi meraihkan sekumpulan minoriti umat Islam yang 10% itu dengan iftar dan dengan beberapa ruang termasuk menteri, seorang muslim dan sebagainya. Sebab itu saya kata satu pengajaran. Kita kadang-kadang bila kita majoriti, kita rasa terlalu selesa dan angkuh, menganggap bahawa oleh demikian tidak boleh meraihkan kelompok-kelompok yang lain. Ini bukan yang dianjurkan dalam pengajaran pedoman Nabi Muhammad SAW, seperti mana berlakunya perjanjian Maslahah Madinah, di mana dirangkul semua kekuatan asalkan mereka tunduk pada satu peraturan, satu perlembagaan dan tidak memerangi kita. Sebab itulah saya memilih untuk memastikan sementara kita menjaga kepentingan majoriti Melayu Muslim di Malaysia, kita harus pastikan ada prinsip saling hormat menghormati, meraihkan dan memberi hak kewarganegaraan kepada semua. Dan ini di antara hal yang dikritik keras kepada kerajaan perpaduan termasuk pimpinan saya, kerana dia rasa setengah merasakan kita memberikan yang lebih. Tidak. Kalau di Kemboja kita nak orang Islam itu diraihkan, masjid mereka jangan dirobohkan, hak mereka dipertahankan, malah diangkat sebagai menteri untuk mewakili kepentingan mereka. Begitulah halnya untuk semua negara lain tanpa mengorbankan kepentingan kelompok majoriti. Dari situ setelah satu hari saya berlepas ke negara China. Dan itu negara China ini jiran tetangga tetapi satu kuasa besar, geopolitik, keselamatan dan juga ekonomi. Dan kita terkesan kerana sambutan yang diberi oleh Presiden Xi Jinping, Perdana Menteri Li Qiang itu sangat baik ya. Saya pun tidak jangka diiktiraf begitu rupa. Pertama satu sidang antarabangsa di Hainan, di mana saya sampaikan pandangan, dan keduanya setelah di Beijing dalam beberapa pertemuan itu, oleh kerana dukungan kerajaan China dan pengiktirafan kepada kita memberi dorongan kepada syarikat-syarikat majoriti syarikat di negara China untuk mengambil keputusan melabur di Malaysia secara besar-besaran. Seperti sudah tahu, kebanyakan syarikat-syarikat besar gergasi di negara China itu milik sepenuh atau milik sebahagian besar kerajaan negara China. Ada yang bebas, yang tidak terikat, tapi majoriti adalah syarikat-syarikat kerajaan. Jadi bila mereka memutuskan untuk melabur sejumlah 170 bilion ringgit itu tidak termasuk dikata 9 syarikat yang telah membawa usul, tetapi kita belum sempat meluluskan kerana kita letakkan kaedah-kaedah dan peraturan yang ketat melalui Madrid, Maida. Kalau ada usul kewangan maka terus harus rujuk pada Bank Negara dan Kementerian Kewangan, kalau tidak melalui Madrid, Maida dan sebagainya. Dan 9 lagi itu tidak dimasukkan. Walaupun begitu, kita catat satu jumlah pelaburan yang sangat tinggi, 170 bilion ringgit. Ini sebentar lagi dalam Prime Minister's Question Time saya akan jelaskan sedikit lagi. Kerana yang ketika begitu, mungkin MOU ni dia macam bertunang, belum tentu kahwin lagi. Tetapi dalam konteks ini tidak begitu. Kerana dua usul pelaburan tertinggi itu disebut secara langsung oleh Presiden Xi Jinping dan terutamanya Perdana Menteri Li Qiang.
dia sebut dia mendukung dan mahu projek ini berjalan. Dan dua yang projek itu termasuk Russian yang bukan yang oil and gas dan di sekitar Pengerang itu yang besar, dan juga Geely bersama Proton itu juga yang Automotive City itu juga besar, ya, mencecah puluhan bilion. Yang saya sebut di sini ialah hal-hal yang sedemikian itu berlaku kerana sistem politik kita itu dianggap stabil. Ada satu dasar yang jelas dalam negara, jadi orang tidak tahu, tidak anggap ini hanya dasar-dasar sementara. Dan kemudian usaha-usaha awal, ya, saya pergi sebagai PM itu hanya mengumumkan, kemudian tapi kerja-kerja awal 1-2 bulan yang lalu pegawai dah sampai, ya. Jadi sebab itu saya ambil kesempatan untuk mengucapkan penghargaan, terima kasih, kerana bila jentera kerajaan dan pejabat awam itu dianggap telus dan cekap, jadi hasilnya itu baik. Jadi walaupun yang umumkan itu saya, tapi saya tidak pernah lupa untuk menyatakan bahawa hal ini boleh berlaku kerana persiapannya dari semua jabatan, ya, baik Kementerian Keuangan, tu Bank Negara, tu Suruhanjaya Security dan lain-lain lah, ya. Kemudian Matrade, Maeda, Dimiti, kalau soal kelapa sawit itu Kementerian Komoditi, semua itu telah menjalankan tugas mereka. Kementerian Pendidikan Tinggi dengan Tsinghua University sebagai di antara universiti terulung di negara China minta saya sampaikan ucapan, dan bila saya jumpa pimpinan universiti ada pendidikan khusus soal kelapa sawit supaya ada acara dan projek hiliran, ya, daripada kelapa sawit yang dilakukan bersama MPOB dan beberapa agensi di bawah Kementerian Komoditi. Maknanya bila ada kesepakatan dari semua pegawai yang terlibat dari jabatan-jabatan dan agensi berkenaan, dia mempermudahkan dan melicinkan proses, meyakinkan pelabur dan kemudian dapat datang ke Malaysia. Dan inilah yang kita harap dalam kerajaan madani ini, supaya ada faham seragam, ada dasar-dasar yang kita sepakati, kemudian kita laksanakan dengan baik. Saya tekankan lebih mengenai program negara China ini kerana ia merupakan satu ekonomi besar, ya, dan dengan hubungan dua hala yang begitu tambah baik, kita dapat mudah-mudahan manfaat dan pulang kepada rakyat. Tapi kita juga ada pengalaman dengan negara China, ya, macam CRL dalam Belt and Road Initiative kita dukung, tapi ada beberapa hal yang kita juga kesan dan tegur, umpamanya jumlah pekerja tempatan itu sangat minimal, ketimbang keupayaan anak-anak kita untuk bekerja. Jadi oleh demikian bila berbincang dengan Perdana Menteri Chiang dan beberapa syarikat besar, termasuk CCCT, pelaksana projek raksasa ini, dan juga Geely, saya usulkan, ya, jika ada keupayaan anak-anak tempatan mesti diberikan ruang. Keduanya, kalau nampak kurang keupayaan, mesti ada skim latihan pengkhususan bagi mereka. Yang ketiga, sekiranya tak ada, sementara kita boleh bawa dan kita akan permudahkan kemasukan golongan profesional luar, termasuk dari China, sekiranya tidak ada, kita laksanakan kedua-dua tahap yang tadi. Nah, ini kita tegaskan, dan kedua-dua syarikat gergasi itu setuju. Malah Geely telah memutuskan untuk mengadakan program latihan di Malaysia, dan beberapa ratus orang akan dibawa ke negara China untuk latihan tambahan. Begitu juga CCCT akan menjadikan Malaysia sebagai pusat ibu pejabat serantau yang memilih Malaysia. Ini satu permulaan yang sangat baik, dan saya dinasihat oleh pegawai supaya membangkitkan perkara ini
dan alhamdulillah perkara ini dapat diputuskan bersama. Kalau tidak, pelaburan masuk, semua pekerja itu daripada asing, tidak ada transfer teknologi, tidak ada latihan khusus, dan ada kesenjangan, kelompongan daripada keupayaan dari tahap profesionalisme yang lebih tinggi. Sudah tahu umpamanya Amazon, AWS akan sampai ke sini. Bila saya lihat umpamanya keperluan mereka, nampak tahap kemahiran kepakaran tertinggi itu tidak terdapat, ada, bukan maksudnya tidak terdapat, sedikit sekali keupayaan daripada anak kita. Jadi kita terpaksa kenal pasti program ini, dan sebab itulah Kementerian Kewangan harus bantu menyelaraskan, mengetahui apa bidang yang kurang, dan kalau perlu kita ada peruntukan khas tambahan untuk memberi latihan intensif. Jika tidak, bila mereka masuk dan cuba mulai akhir tahun ini dan tahun depan mengambil pekerja, dan dia terpaksa ambil daripada luar negara. Nah, hal-hal yang kita harus pantau dan segerakan tindakan. Saya percaya saudara yang cukup pengalaman dalam berbagai bidang ini dapat mengenal pasti beberapa langkah perlu yang diambil, kerana saya lihat soal pelaburan, kedatangan pelaburan itu kian rancak, dan bila umpamanya AWS masuk, mana beberapa minat negara lain untuk mengasaskan data center itu dah banyak, termasuk negara China, daripada Singapura dan beberapa negara lain. Jadi dia ada snowballing effect untuk meningkat. Dan kalau hanya kita tunggu pelaburan, kita tak siapkan jentera kemahiran, pekerjaan, infrastruktur, itu akan jadi masalah. Bila mereka masuk, keperluan-keperluan prasarana kian bertambah, dan maknanya walaupun kita baru luluskan belanjawan minggu lalu, kita harus mula melihat kerana keadaan berubah dengan begitu pesat. Jadi semua agensi harus membantu melihat perkara ini. Kita ada 12 agensi termasuk Bank Negara, supaya ada pemusatan dalam bidang ini. Bagaimana kita dapat memanfaatkan perubahan ini, kerana dalam sebulan dua ini nampak perubahan kerancakan pelaburan itu lebih pesat daripada keadaan sebelumnya dan luar daripada jangkaan kita. Umpamanya kita tidak menjangka begitu cepat AWS bersetuju. Tentulah ada orang klaim banyak usaha-usaha, memang betul Singapura Indonesia saya tahu sangat agresif dari cuba menawan Amazon. Filipina, seperti yang saya sebut sebelum ini, saya sedang ada pertemuan dengan 20 konglomerat terbesar Filipina pada masa itu. Kemudian baru ada kenyataan dari Malaysia tentang pengumuman tentang keputusan AWS. Itu mengejutkan mereka, terhenti perbincangan itu, dan mereka mulai tanya mengapa AWS memilih Malaysia sekarang, padahal Filipina, Indonesia terutama dan Vietnam itu memberikan segala insentif yang mungkin untuk menarik minat AWS, tapi mereka memilih Malaysia. Jadi itu satu perkembangan baik, tetapi kalau kita nak manfaatkan sepenuhnya, kita kena lihat persiapan prasarana, persiapan latihan sumber manusia yang ada bidang yang sebelum ini belum dapat kita penuhi. Jadi ini langkah-langkah, dan saya minta bukan jadi Kementerian Kewangan, Bank Negara dan lain-lain agensi, tetapi juga semua jabatan yang berkaitan untuk segera mengambil langkah-langkah yang perlu. Esok dalam mesyuarat Jemaah Menteri, insya-Allah saya akan tekankan hal yang serupa. Dan saya nak ke Parlimen lepas ni, akan ada Prime Minister's Question Time yang akan tanya tentang doktor kontrak dan vape. Dan
Jadi orang macam saya macam tak isap rokok ni, saya pun tak faham mengapa orang terpaksa bergantung kepada rokok dan vape. Dia jawab seperti mana Anwar bergantung pada kopi, kami bergantungkan pada vape. Jadi kita kena ada tolak ansur bilang ni. Cuma dirantau di kalangan pejabat saya, di rumah saya itu Azizah larang sama sekali merokok, kena rokok di Padang. Tapi kita terpaksa terima lah, ramai yang nak vape lah, nak buat macam mana. Selepas buka puasa, ada kawan saya dia buka puasa, Assalamualaikum warahmatullahi, minum kopi terus vape atau rokok. Saya tak minum lah kurma ke dulu, dia kata tak, dia khasiat dia lebih daripada kurma. Tak boleh menang ni orang itu. Dan saya kata ni umur pendek, tahu tak, ada kajian tunjuk bagi misap rokok ni jantung gini. Dia kata pendek, yelah ada kawan-kawannya a few years. I can afford it. Tak boleh dah runding. Jadi saya lepas tu biar aja. Cuma kawalan perlu, itu yang kita lakukan. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.